Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana datang menonton video saya. Hari ini kita akan belajar mengenai atribut. Okey, atribut adalah ciri-ciri tambahan yang diberikan kepada elemen ataupun tag. Setiap ciri mempunyai tugasan yang tersendiri. Atribut diterapkan dalam bentuk nama nilai ataupun key value pair. Ini adalah atribut title dan ini pula adalah nilai kepada atribut title. Namun terdapat beberapa atribut yang tidak memerlukan nilai seperti required. Terdapat dua kepentingan atribut. Pertama adalah untuk mengawal kelakuan dan penggayaan elemen. Contoh, jika user tekan elemen ini, satu peristiwa harus berlaku. Ini kita mengawal kelakuannya. Seterusnya adalah untuk mengawal penggayaan. Kita boleh menjadikan elemen tersebut lebih besar. Contohnya. Yang kedua pula adalah untuk memperkasakan elemen ataupun tag HTML tanpa memerlukan penggunaan bahasa pengaturcaraan yang lain. Contoh, kita mahu satu input dimasukkan nilai oleh pengunjung tanpa menggunakan atribut required ini. Programmer harus membuat 20 hingga ke 30 baris kod untuk mencapai destinasi yang sama atau untuk mencapai hasil yang sama seperti menggunakan atribut required. Terdapat beberapa jenis atribut. Pertama adalah atribut yang wajib ada dalam suatu elemen. Contoh, image memerlukan atribut src supaya ia dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya adalah atribut standard. Jika anda pergi ke mana-mana laman sesawan dan anda inspect elemen, anda akan seringkali melihat tiga atribut ini. Selain itu, kita mempunyai atribut pilihan. Atribut ini tidak akan memberi apa-apa impak yang signifikan kepada sesuatu elemen ataupun tag. Tanpa kehadiran mereka pun, elemen ataupun tag tersebut masih dapat berfungsi dengan baik. Dan terakhir sekali adalah atribut peristiwa, yang mana atribut ini seringkali digunakan dalam JavaScript untuk mengawal sesuatu peristiwa. Okey, sekarang kita akan tengok coding. Okey, sekarang kita akan buat coding. Pertama adalah image ni, dia memerlukan atribut src. Okey, macam sekarang ni dia kosong kan, macam masuk-masuk pun user play lah. Ni benda apa kan, kotak ni kan. Okey, so dia memerlukan elemen atribut src. Okey, saya copy yang ni. Saya nak masukkan gambar lah. Okey, saya masukkan gambar dalam ni. Ctrl S. Saya refresh. Okey, sekarang dia dah berfungsi dengan baik setelah adanya atribut src. Okey, macam A tag ni ataupun pautan ni, sekarang ni dia kosong kan. Sekarang ni dia kosong macam ni kan. Sekarang ni dia kosong, kita tak boleh tekan kan. Okey, dia memerlukan atribut href supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Saya Ctrl S, saya refresh. Nampak sekarang kita dah boleh tekan dah. Dan dia akan datang semula ke sini sebab kita tak masukkan ke tujuan ke tempat yang lain. Okey, seterusnya adalah optional ataupun pilihan. Okey, sekarang ni kita boleh gunakan title. Saya adalah pilihan. Okey, sekarang ni saya letak kat mana-mana pun dia tak akan keluar apa-apa kan. Okey, saya refresh. Saya letak kat sini. Saya letak tetikus saya kat sini. Nampak dia akan cakap saya adalah pilihan. Kalau saya letak kat tempat lain, nampak dia tak keluar apa-apa kan. Tapi kalau kita buang pun, dia masih dapat berfungsi dengan baik seperti ayat yang lain. Seterusnya kita ada checkbox di mana kita boleh letak check. Okey, sekarang ini pun dia dah okey dah sebenarnya kan, dia berfungsi dengan baik. Tapi sekarang ni saya masukkan attribute check, saya refresh, nampak dia dah tolong check dah untuk kita, tapi dan dia masih dapat berfungsi dengan baik. Walaupun dengan tanpa ataupun dengan kehadiran pilihan, elemen tersebut dapat berfungsi dengan baik lah, macam biasa. Okey, seterusnya adalah ID. Kat sini hello world asal Okey, hello world dengan hello ni mempunyai ID yang sama. Okey, kerana itu saya nak jadikan kedua-dua elemen ini warna merah. Tapi ID kita harus faham dia adalah unik. Dan bila kita kedua-dua elemen ini mempunyai ID yang sama, dia hanya akan mengambil ID pertama yang dia jumpa, iaitu hello world ni. Okey, sekarang saya ada Ctrl S. Saya akan jadikan dia warna merah. Saya akan jadikan hello world ni warna merah. Tapi kedua-duanya mempunyai ID yang sama kan.
tapi dia akan hanya ambil ID yang pertama dia jumpa dahulu. Nampak sekarang ni hello world ni dah jadi warna merah. Tapi hello yang kedua ni mempunyai ID yang sama tapi dia tidak menjadi warna merah sebab hello world adalah ID pertama yang dia jumpa dahulu. Okay, seterusnya ialah kelas. Okay, kelas ni dia boleh dimiliki oleh banyak elemen. Okay, sekarang ni kedua-dua elemen H3 ni, hello dengan hello world ni mempunyai kelas yang sama kan. Okay, saya tutup dulu. Nak bagi tengok perbezaan. Okay, sekarang tak ada apa. Okay, sekarang saya buka balik. Okay, sekarang ni kedua-dua elemen ini mempunyai kelas yang sama iaitu tajuk kelas. Dan dengan cara ini kita boleh dapatkan kedua-dua kelas tersebut. Kita letakkan dia dalam gegelung ataupun loop. Dan kita bagi tahu setiap elemen yang mempunyai kelas ini kita kena jadikan dia warna merah. Okay, jadi saya refresh. Okay, nampak kedua-duanya dah jadi warna merah. Okay, seterusnya pula adalah maksud saya adalah ni, saya warna coklat ni. Seterusnya adalah attribute style. Kita boleh jadikan sesuatu elemen tersebut warna blue violet. Okay, sekarang ni dia akan jadi warna blue violet. Saya warna blue violet. Okay, saya refresh. Nampak, saya warna blue violet. Kita boleh menggunakan attribute style untuk mengenakan penggayaan kepada sesuatu elemen tersebut. Dan terakhir sekali adalah attribute peristiwa. Okay, contoh kita boleh masukkan attribute on click. Okay, bila user atau pengunjung tekan elemen ini, dia akan beritahu yang anda dah tekan saya. Betul, kita boleh masukkan emoji sedih ni. Okay, sekarang ni bila saya tekan ni, dia cakap jangan tekan saya kan. Bila saya tekan ya, anda dah tekan saya, nampak. Bila elemen ini telah ditekan, sesuatu peristiwa harus berlaku. Sebab itu attribute ini bernama on click. Bermaksud jika user atau pengunjung tekan, maka sesuatu peristiwa harus berlaku. Dan seterusnya kita ada on mouse over. Okey, peristiwa ini pula jika penunjuk tertikus ini terkena kepada elemen sedih-sedih ni, maka dia akan berlaku sesuatu. Okey, saya akan cakap jangan acukan tertikus anda kepada saya. Okey, saya Ctrl S, saya save, saya refresh. Okey, tengok penunjuk tertikus saya ni, bila dia dah kena elemen ni, dia akan keluar alert macam tadi tu, macam ni juga. Macam ni saya tekan kan, macam ni saya tekan. Okey, macam ni saya tak buat apa, saya tak tekan pun, saya just masukkan. Nampak kan? Jangan acukan tertikus anda kepada saya. Okey, setakat itu saja video kali ini. Hari ini kita dah belajar mengenai attribute dalam elemen. Terima kasih.